Assalamualaikum semua. Ramai antara tuan-puan yang menonton video saya sebelum ini tentang satu sudu madu beritahu bahawa kekerapan bangun ke tandas pada waktu malam sudah berkurang dan memang banyak sekali yang tinggalkan pengalaman itu di ruangan komen. Tetapi pada masa yang sama, saya juga nampak komen seperti ini. Ada yang kata selepas makan madu memang bertambah baik tetapi masih juga terjaga sekali. Ada juga yang kata, madu memang nampak elok, cuma risau hendak ambil setiap hari sebab ada kencing manis. Jadi saya mahu tanya, macam mana pula keadaan tuan-puan awal pagi tadi? Adakah tuan-puan masih mengeluh, aduh, kena bangun lagi ke tandas, lalu mengangkat badan yang berat untuk berjalan perlahan-lahan ke bilik air? Lepas balik semula ke katil, mata terus segar, tidur hilang entah ke mana, dan akhirnya hanya mampu pandang siling sampai subuh. Saya benar-benar faham seksanya keadaan itu. Tetapi bayangkan kalau ada satu cara yang boleh bantu hilangkan walaupun baki satu kali terjaga itu sekalipun. Bagaimana kalau malam ini tuan-puan diberi kunci terakhir untuk menamatkan masalah kencing malam itu? Dalam perkongsian kali ini, saya akan buka rahsia penyelesaian yang lebih lengkap. Saya juga selalu terbaca komen begini. Ada yang cakap, sebab takut, mereka terus tidak minum seteguk air pun mulai waktu petang. Ini sebenarnya tabiat yang sangat berbahaya. Bila badan kekurangan air, air kencing menjadi terlalu pekat. Air kencing yang terlalu pekat ini boleh meringsakan dinding pundi kencing seperti sesuatu yang tajam. Lalu, pundi kencing bertindak balas dan memaksa tuan-puan terjaga dari tidur. Tetapi, kalau pula minum air kosong banyak-banyak kerana ingat itu lebih sihat, itu juga boleh mendatangkan masalah. Selepas umur melepasi 60 tahun, keupayaan tubuh untuk menyimpan air sudah tidak sebaik dahulu. Air kosong yang diminum selalunya tidak lama berada dalam badan dan terus turun ke pundi kencing. Maknanya, tidak minum pun bermasalah. Minum terlalu banyak pun bermasalah. Jadi, penyelesaiannya hanya satu. Kita perlu tahu cara untuk membantu air kekal dalam tubuh dengan lebih baik. Dan inti kepada cara itu ialah air garam suam yang akan saya terangkan hari ini. Mungkin antara tuan-puan pun sudah ada yang biasa minum air garam. Sejak kebelakangan ini, ramai orang terkenal muncul dalam rancangan dan berkongsi cara mereka menjaga kesihatan dengan minum air garam pada waktu pagi. Jadi perkara ini memang menjadi bualan ramai. Tetapi ada satu hal penting yang saya mahu tuan-puan faham betul-betul. Air garam yang diminum pada waktu pagi dan air garam yang saya terangkan untuk waktu malam ini bukan benda yang sama dari segi tujuan dan fungsinya. Dan kalau saya sekadar hendak suruh tuan-puan minum air garam biasa, tak perlulah saya terangkan panjang begini. Air garam yang saya maksudkan hari ini berubah sama sekali bila dicampur dengan madu dalam nisbah yang tepat. Lebih-lebih lagi untuk mereka yang sudah cuba madu daripada video sebelum ini dan memang nampak bilangan ketandas waktu malam berkurang tetapi masih belum hilang sepenuhnya. Bahagian ini memang tuan-puan perlu dengar sampai habis. Sebelum saya masuk kepada rahsia utamanya, macam biasa, mari kita buat semakan kehadiran dulu. Tuan-puan sedang menonton dari mana sekarang? Dan awal pagi semalam, tuan-puan bangun ke tandas berapa kali? Contohnya, saya di Ipoh semalam bangun 3 kali. Atau boleh juga tulis, saya sudah cuba madu, memang kurang, tapi masih bangun sekali 2 lagi. Setiap komen yang tuan-puan tinggalkan itu sangat bermakna. Kerana itulah yang memberi saya semangat untuk terus mencari bahan rujukan yang susah payah ini dan siapkan video yang benar-benar berguna. Dan untuk yang masih belum tekan tanda suka, tuan-puan tahu kan, ini antara ilmu kesihatan paling bernilai yang boleh didengar secara percuma. Jadi tekanlah sekarang. Baik, kalau begitu, mari kita terus masuk kepada rahsia yang boleh membantu buah pinggang tuan-puan dan mudah-mudahan membuatkan malam ini lebih tenang tanpa asyik ulang alik ke tandas. Jadi sekarang, kenapa pula air garam yang suam ini begitu penting? Di sinilah letaknya 3 sebab yang memang sangat besar.
Tadi saya sudah cakap, kalau minum air terlalu sedikit pun bermasalah. Kalau minum banyak pun masih boleh jadi masalah. Jadi apakah jalan keluarnya? Jalan keluarnya ialah kita perlu tahu cara untuk membantu air itu kekal digunakan oleh tubuh, bukan terus dibuang begitu sahaja. Itulah sebab pertama. Tuan-puan semua, selama ini kita selalu dengar orang pesan, kalau mahu sihat, minumlah air kosong dengan kerap. Memang betul. Tetapi apabila umur sudah masuk 60 tahun ke atas, sel-sel dalam badan kita tidak lagi memegang air sekuat dahulu. Ibarat tempayan yang sudah retak halus, air yang masuk tidak sempat lama berada di dalam, cepat sahaja keluar semula. Sebab itu kalau waktu malam, tuan-puan minum 1 cawan air kosong, tubuh akan memberi reaksi begini. Air masuk terlalu banyak. Darah nanti jadi terlalu cair. Jadi apa yang badan buat? Air itu tidak disimpan elok-elok dalam aliran darah, sebaliknya terus dihantar ke pundi kencing. Itulah sebabnya ada orang baru minum sedikit, belum sempat lama, sudah rasa hendak bangun ke tandas. Tetapi di sini ada satu perkara yang tuan-puan wajib faham betul-betul. Mungkin ada yang terfikir, doktor, kalau malam makan mi segera atau makanan terlalu masin pun esok bangun muka sembab, badan rasa berat. Jadi macam mana pula air garam boleh membantu? Nampak macam sama, tetapi sebenarnya sangat berbeza. Makanan yang terlalu masin itu ibarat mencampakkan natrium secara berlebihan ke dalam tubuh. Bila darah jadi terlalu masin, badan akan cuba mencairkannya dengan menarik air dari sel-sel tubuh. Sebab itulah badan membengkak dan tekanan darah boleh naik. Tetapi air garam yang saya maksudkan hari ini bukan begitu. Ini bukan minuman yang terlalu masin. Ini ialah air yang disesuaikan dengan keseimbangan garam semula jadi dalam darah kita. Bila kita letakkan hanya 1 cubit kecil garam yang berkualiti, perkara yang sangat berbeza mula berlaku. Natrium dalam garam itu bertindak seperti pemegang halus yang membantu air kekal bersama badan. Darah kita sentiasa mahu mengekalkan keseimbangan garam pada tahap yang stabil. Apabila air kosong masuk terlalu banyak, keseimbangan itu mudah berubah dan badan pun cepat-cepat mahu membuang air tersebut. Tetapi kalau air itu masuk dalam keadaan yang lebih serasi dengan keperluan tubuh, badan akan membaca isyarat yang lain. Badan akan rasa, ya, ini sesuai, ini boleh disimpan, ini boleh digunakan dengan baik, tidak perlu terus dihantar ke pundi kencing. Akhirnya, walaupun jumlah air yang diminum sama, bahagian yang bertukar menjadi air kencing dan turun ke pundi kencing akan berkurang dengan ketara. Dari sudut buah pinggang pula, ini sangat melegakan. Buah pinggang tidak perlu bekerja lebih masa sepanjang malam semata-mata untuk menapis dan membuang air yang berlebihan. Sebab itu, bagi orang yang selalu terjaga malam, memahami perbezaan ini sangat penting. Bukan semua air bertindak dengan cara yang sama di dalam badan dan bukan semua garam memberi kesan yang sama. Bila caranya betul, jumlahnya betul dan masanya betul, tubuh akhirnya dapat menyimpan air dengan lebih bijak dan malam pun boleh jadi jauh lebih tenang. Sebab yang kedua pula ialah kesan gabungan tenaga apabila madu dan garam bertemu dalam satu minuman. Masih ingat lagi tak dalam video saya yang lalu, saya pernah jelaskan bahawa madu boleh menjadi sumber tenaga yang sangat baik untuk otak. Waktu kita tidur pada malam hari, otak sebenarnya tidak pernah benar-benar berhenti. Sepanjang malam, ia masih menghantar arahan ke seluruh tubuh. Salah satu arahan yang paling penting ialah memberitahu badan bahawa sekarang waktu malam. Jadi penghasilan air kencing perlu diperlahankan. Untuk melakukan tugas itu, otak memerlukan tenaga yang cukup. Tetapi, bila usia semakin meningkat, otak yang memberi arahan itu pun boleh jadi letih, lemah dan tidak lagi segagah dulu. Bila tenaga tidak mencukupi, arahan yang sepatutnya memperlahankan penghasilan air kencing menjadi kurang berkesan. Akibatnya, tubuh terus bekerja seperti waktu siang dan pundi kencing pun tetap terisi sepanjang malam. Di sinilah madu memainkan peranan yang sangat besar.
gula semula jadi dalam madu menjadi bahan bakar yang bersih dan lembut untuk membantu otak terus menjalankan tugasnya ketika kita sedang tidur. Tetapi ada satu perkara yang ramai orang tidak sedar. Tenaga daripada madu itu tidak semestinya dapat digunakan dengan baik kalau tubuh kekurangan elektrolit. Dalam hal ini, garam yang berkualiti memberi bantuan yang sangat penting. Tanpa sedikit sokongan daripada mineral dan elektrolit, tenaga itu sukar sampai ke dalam sel dengan lancar. Sebab itulah madu dan garam bukan sekadar dua bahan yang dicampur sesuka hati. Bila kedua-duanya digabungkan dengan betul, ia seolah-olah saling memegang tangan dan berlari bersama ke otak. Lalu membantu otak berkata kepada tubuh, "Malam ini tenang saja. Jangan sibuk hasilkan terlalu banyak air kencing. Biar tuan-puan tidur lena sampai pagi." Jadi kalau sebelum ini ada yang cuba madu tetapi kesannya belum begitu ketara, ada kemungkinan tubuh tuan-puan sebenarnya sedang kekurangan elektrolit. Sebab itulah bila garam yang betul ditambah dalam jumlah yang sangat kecil, kesannya boleh jadi jauh lebih terasa. Sekarang masuk pula kepada sebab yang ketiga, iaitu keajaiban air suam terhadap tubuh dan kaitannya dengan tidur yang lebih dalam. Tuan-puan mungkin tertanya-tanya, kenapa mesti air suam? Kenapa bukan air biasa atau air sejuk? Jawapannya sangat menarik. Sebelum kita masuk ke fasa tidur yang dalam, suhu bahagian dalam tubuh akan turun sedikit demi sedikit. Itu ialah salah satu isyarat semula, jadi bahawa badan sedang bersedia untuk berehat sepenuhnya. Tetapi, apabila kita minum air suam yang dicampur sedikit garam dan madu dengan perlahan-lahan, tubuh menerima satu rasa hangat yang sangat menenangkan. Aliran darah menjadi lebih lancar, rasa hangat sampai ke hujung tangan dan kaki, dan badan pun mula memahami bahawa sekarang memang masa untuk berehat. Bila keadaan ini berlaku, sistem saraf yang membantu tubuh bertenang akan menjadi lebih aktif. Sebab itulah saya selalu pesan, mandi air suam sebelum tidur pun ada manfaatnya. Apabila tubuh menjadi lebih hangat dan lebih rileks, otot di sekeliling pundi kencing juga akan ikut menjadi lebih longgar. Pundi kencing yang sebelum ini mudah terkejut dan terlalu sensitif akan menjadi lebih tenang. Maka walaupun ada sedikit air kencing terkumpul, badan tidak terus panik lalu membangunkan tuan-puan dari tidur. Sebaliknya, tubuh akan rasa bahawa keadaan masih selesa dan boleh ditahan sampai pagi. Jadi, nampak tak betapa halusnya cara minuman ini bekerja? Ini bukan sekadar minum segelas air sebelum tidur. Ini sebenarnya satu cara untuk membantu tubuh mengurus simpanan air, membantu otak menghantar arahan malam dengan lebih baik, dan pada masa yang sama menenangkan sistem saraf supaya pundi kencing tidak terlalu sensitif. Semua ini berlaku serentak dalam satu sistem yang sangat teliti. Sekarang bila tuan-puan sudah faham prinsipnya, tentu terfikir pula bagaimana cara untuk mengambilnya supaya hasilnya paling baik dan tidak tersilap. Jadi selepas ini, saya akan terangkan satu persatu kaedah bancuhan yang paling tepat, paling seimbang dan perkara-perkara penting yang wajib dijaga. Bahan yang diperlukan pun sangat mudah, hanya 3 sahaja, iaitu air, madu dan garam. Sekarang kita masuk kepada bahan yang perlu disediakan. Yang pertama sekali ialah air. Gunakan air suam sekitar 40 hingga 50 darjah sebanyak kira-kira 150 ml. Kalau guna cawan kecil di rumah, jumlahnya lebih kurang tidak sampai 1 cawan penuh. Air ini tidak boleh terlalu panas, kerana kalau terlalu panas, khasiat halus dalam madu boleh rosak. Tetapi, kalau terlalu sejuk pula, badan akan terkejut dan pundi kencing boleh jadi lebih sensitif. Jadi, suhu yang paling sesuai ialah air yang bila dipegang dengan tangan, terasa suam, selesa dan menyenangkan. Bahan yang kedua ialah madu asli sebanyak 1 sudu kecil. Saya sudah berkali-kali tekankan dalam video sebelum ini, jangan sewenang-wenangnya ambil madu murah yang dijual dalam botol besar
tanpa semakan yang betul. Tuan-puan perlu lihat tanda yang menunjukkan madu itu benar-benar asli. Kalau ada maklumat ujian ketulinan yang baik dan nilainya menandakan ia memang madu semula jadi, itu jauh lebih meyakinkan. Jenis madu sebenarnya tidak terlalu penting asalkan madu itu benar dan tulen. Kalau madu yang sedia ada di rumah sudah diyakini asli, boleh terus gunakan itu. Tetapi, untuk tuan-puan yang mahu membeli baru, saya terangkan secara ringkas. Pertama, madu kelulut atau madu yang lebih gelap dan sedikit pahit pada rasa. Biasanya madu begini, lebih kaya dengan mineral dan rasanya lebih kuat. Bila digabungkan dengan air garam suam, ia memberi kesan yang sangat baik kepada tubuh, terutama bagi mereka yang lebih mementingkan manfaat daripada rasa. Kedua, madu yang rasanya lebih lembut seperti madu akasia atau madu bunga tempatan yang ringan. Jenis ini lebih mudah diminum, baunya juga lebih nyaman. Jadi bila dibancuh bersama air suam dan sedikit garam, ramai orang akan rasa lebih selesa dan tidak mudah menolak rasanya. Apapun jenisnya, yang paling mustahak ialah ketulenannya. Itu yang jangan sekali-kali diabaikan. Sekarang masuk kepada bahan ketiga, dan inilah bahan utama untuk bahagian ini, iaitu garam mineral yang baik. Cukup hanya 1 cubit kecil, bukan garam perasa, bukan juga garam halus, yang biasa digunakan sesuka hati dalam masakan harian. Perkara yang tuan-puan mesti ingat ialah garam itu perlu datang daripada sumber yang masih ada kandungan mineral semula. Jadinya, garam laut yang bersih sangat baik asalkan pilih yang elok dan tidak terlalu keras rasanya. Ada juga yang di rumah memang sudah biasa simpan garam buluh atau garam bakar. Dan itu juga pilihan yang sangat baik kerana prosesnya menjadikan sifat mineralnya lebih kuat. Ramai juga di Malaysia suka simpan garam merah jambu dan itu pun boleh digunakan kalau sesuai dengan selera. Jadi sama ada tuan-puan pilih garam laut, garam buluh atau garam merah jambu, pilih sahaja yang paling mudah didapati dan paling serasi dengan lidah sendiri. Tetapi ingat satu perkara, walau apapun pilihan tuan-puan, jumlahnya tetap sama, hanya 1 cubit kecil sahaja. 1 cubit itu sangat sedikit, sekadar yang terambil di hujung ibu jari dan jari telunjuk. Kalau ditimbang, jumlahnya pun tidak sampai setengah gram. Sebab itu, jangan sesekali tamak dan jangan fikir lebih banyak akan lebih berkesan. Dalam hal ini, sedikit itulah yang paling tepat. Sekarang semuanya sudah siap. Jadi mari kita masuk kepada cara membancuhnya. Di sini, susunannya memang sangat penting. Mula-mula sekali, masukkan 1 cubit kecil garam ke dalam air suam dan kacau sampai larut betul-betul. Selepas garam itu hilang sepenuhnya dalam air, barulah masukkan 1 sudu kecil madu asli dan kacau perlahan-lahan. Ingat baik-baik, garam mesti dahulu, madu mesti kemudian. Kenapa saya tekankan urutan ini? Sebab kalau tuan-puan letakkan madu terlebih dahulu, lalu garam dimasukkan kemudian, sifat pekat madu itu boleh membuat proses larutan dan penyerapan menjadi kurang lancar. Selain itu, madu juga sangat sensitif terhadap panas dan perubahan dalam bancuhan. Kalau kita campak semuanya sesuka hati, lalu kacau terlalu kuat semata-mata mahu melarutkannya, bahagian halus dalam madu itu boleh terganggu. Jadi buat dengan tertib. Garam buka jalan terlebih dahulu, kemudian barulah madu masuk sebagai bahan utama. Kalau selama ini, tuan-puan rasa madu sahaja sudah ada sedikit kesan, tetapi belum cukup kuat, maka dengan bantuan secubit garam yang betul, madu itu seolah-olah dapat menunjukkan kekuatannya dengan lebih penuh. Di sinilah minuman ini mula bekerja dengan lebih tersusun untuk membantu tubuh menenangkan pundi kencing dan meringankan kerja buah pinggang sepanjang malam. Sekarang persoalannya pula, bila masa paling sesuai untuk meminumnya. Tuan-puan yang sudah ikut video saya yang lalu tentu masih ingat, saya pernah sarankan madu diambil kira 30 hingga 40 minit sebelum tidur. Untuk campuran ini pun sama juga. Inilah waktu yang paling sesuai untuk membantu otak masuk ke mod malam dan memberi peluang kepada buah pinggang untuk mula berehat
Kalau minum terlalu awal, kesannya boleh jadi tidak cukup kuat ketika tengah malam. Kalau minum terlalu lewat pula, badan belum sempat menyesuaikan diri dan tidur boleh terganggu. Satu lagi perkara yang sangat penting, jangan minum sekaligus dengan cepat. Kalau ditelan terus dalam 1-2 teguk besar, pundi kencing boleh terkejut dan tubuh terus menolak air, itu menjadi air kencing. Yang betul ialah minum perlahan-lahan. Untuk 150 ml bancuhan ini, ambil sekurang-kurangnya 5 minit. Bahagikan kepada beberapa teguk kecil, mungkin 7 atau 8 kali. Setiap kali minum, biarkan seketika dalam mulut seolah-olah memberi masa kepada tubuh menerima dan menyesuaikan dirinya dengan lembut. Bila dibuat begitu, tuan-puan mungkin tertanya-tanya, bila hasilnya boleh mula dirasai? Jawapannya, kadang-kadang lebih cepat daripada yang disangka. Dalam video sebelum ini pun, ada yang tinggalkan komen seawal esok pagi, mengatakan malam tadi mereka cuba dan buat pertama kalinya tidak bangun langsung ke tandas. Kali ini, kerana ada tambahan garam yang sangat kecil tetapi tepat, kesannya boleh jadi lebih cepat terasa bagi sesetengah orang. Mungkin malam ini tuan-puan minum, esok paginya bangun dan tiba-tiba sedar, malam tadi macam tidak ingat pun bangun ke tandas. Itu boleh berlaku. Ada juga yang pada malam pertama masih belum begitu yakin. Tetapi, masuk hari kedua atau ketiga, perubahan itu mula terasa dengan lebih jelas. Bilangan kali terjaga pada waktu malam mula berkurang dengan ketara. Dan kalaupun masih perlu ke tandas, alirannya biasanya terasa lebih lega dan lebih sempurna, bukan setakat sedikit-sedikit seperti dulu. Itu petanda bahawa otot pundi kencing mula menjadi lebih tenang dan buah pinggang juga mula bekerja dengan irama yang lebih baik. Kemudian, cuba bayangkan pula apa yang boleh berlaku selepas seminggu. Di sinilah ramai orang mula sedar bahawa yang berubah bukan sekadar tidur malam. Keadaan waktu pagi pun jadi lain. Bila badan dapat tidur dengan lebih lena dan kurang terganggu, bangun pagi terasa lebih ringan. Wajah yang biasanya sembab boleh nampak lebih lega, mata terasa lebih jernih dan kepala pula lebih segar. Otak tidak lagi terasa seperti bekerja tanpa henti sepanjang malam. Sebaliknya, ia mendapat rehat yang cukup. Sebab itu, selepas beberapa hari, ramai orang mula rasa badan lebih bertenaga, fikiran lebih terang dan pagi mereka tidak lagi bermula dengan rasa letih yang berat. Inilah beza apabila tubuh akhirnya diberi peluang untuk berehat dengan betul. Tuan-puan, saya mahu beri satu tugasan kecil mulai malam ini. Cuba catat selama 7 hari sahaja. Ya, hanya seminggu. Tulis dengan ringkas dalam satu buku kecil atau pada kertas yang mudah nampak. Malam tadi, bangun berapa kali, malam ini berapa kali, esok pula berapa kali. Kalau semalam 3 kali, malam ini 2 kali, lusa tinggal sekali. Bila tuan-puan nampak sendiri, angka itu semakin berkurang, hati juga akan jadi lebih tenang. Tubuh kita ini aneh tetapi sangat jujur. Bila kita melihat perubahan dengan mata sendiri, rasa yakin itu akan membantu badan menjadi lebih stabil. Sebab itu, saya tidak mahu tuan-puan sekadar cuba lalu lupa. Saya mahu tuan-puan perhatikan perubahan itu dengan jelas. Dan kalau benar ada hasil, jangan simpan seorang diri. Kalau masuk hari kedua pun, tuan-puan sudah rasa jauh lebih selesa, tulislah di ruangan komen. Katakan sahaja dengan jujur, malam kedua saya tidak bangun lagi atau bangun sekali sahaja. Satu ayat pendek begitu pun sangat besar maknanya. Bagi orang lain yang sampai hari ini masih terjaga berulang kali pada waktu malam, satu komen seperti itu boleh menjadi sumber harapan yang jauh lebih kuat daripada yang kita sangka. Sekarang saya perlu masuk kepada perkara yang benar-benar penting. Walaupun saya sudah terangkan banyak tentang manfaat air garam suam ini, tuan-puan mesti ingat, ini bukan ubat. Ini ialah satu cara sokongan untuk membantu tubuh bekerja dengan lebih baik. Dan oleh sebab itu, ada beberapa aturan yang wajib dijaga. Lebih-lebih lagi untuk warga emas berusia 60 tahun ke atas. Perkara pertama, jangan sesekali tamak pada jumlah garam.
Saya sudah sebut tadi, cukup 1 cubit kecil sahaja. Bukan 2 kubit, bukan 3 kubit. Jangan fikir kalau lebih kesannya akan lebih cepat. Tidak. Dalam hal ini, lebih banyak bukan lebih baik, malah boleh memudaratkan. Jumlah yang sesuai itu sangat kecil, kurang daripada setengah gram. Hanya pada kadar itulah tubuh boleh menerimanya dengan baik. Kalau berlebihan, garam boleh menyebabkan tekanan darah naik, badan menyimpan air secara tidak seimbang, dan akhirnya tuan-puan mungkin akan lebih kerap ke tandas, bukan semakin berkurang. Sebab itu saya ulang lagi, cukup 1 cubit kecil sahaja. Madu pun sama. Walaupun madu ialah bahan utama dalam campuran ini, jumlahnya tetap tidak boleh lebih daripada 1 sudu kecil, kira 5 hingga 7 gram. Kalau kerana terlalu yakin, lalu ditambah lebih banyak, gula dalam darah boleh naik terlalu cepat dan itu juga boleh menyebabkan tidur terganggu pada waktu malam. Jadi dalam bahagian ini, disiplin itu sangat penting. Sekarang masuk kepada aturan kedua, iaitu untuk tuan-puan yang mempunyai keadaan tubuh tertentu atau sedang menghidap penyakit kronik. Kalau ada antara tuan-puan yang fungsi buah pinggangnya memang sudah lemah, yang sedang menjalani dialisis, atau yang telah disahkan mengalami masalah buah pinggang kronik, jangan terus amalkan cara ini tanpa berbincang dahulu dengan doktor yang merawat. Bila buah pinggang sudah terlalu penat, jumlah mineral yang kecil sekalipun kadang-kadang boleh menjadi beban. Begitu juga bagi mereka yang ada tekanan darah tinggi. Tuan-puan perlu lebih berhati-hati. Untuk golongan begini, jangan terus mula dengan air garam. Lebih baik cuba perlahan-lahan atau mulakan dengan cara yang lebih ringan seperti yang pernah saya terangkan sebelum ini, lalu lihat betul-betul bagaimana badan memberi reaksi. Kalau keesokan paginya, tuan-puan rasa badan lebih bengkak daripada biasa, jari jadi tegang, kaki rasa berat atau wajah nampak lebih sembab, itu mungkin petanda bahawa jumlahnya tidak sesuai untuk tubuh tuan-puan. Dalam keadaan begitu, kurangkan segera atau hentikan dahulu. Dan kalau tuan-puan sedang mengambil ubat yang diberikan doktor, jalan yang paling tepat bukan meneka sendiri, tetapi bertanya terus kepada doktor yang menjaga kesihatan tuan-puan. Itu yang paling selamat dan paling bijak. Dan saya tahu antara yang menonton ceramah saya ini pun ramai juga yang hidup dengan masalah kencing manis. Jadi untuk tuan-puan yang memang risau tentang gula dalam darah, jangan paksa diri mengambil madu kalau hati masih rasa bimbang. Saya pernah sebut dalam video yang lalu dan hari ini saya mahu ulang sekali lagi dengan lebih jelas. Kalau tidak sesuai ambil madu, gantikan dengan 7 biji badam. Kenapa saya sebut 7? Sebab dalam jumlah itu, badam sudah membekalkan magnesium yang cukup baik untuk membantu otot menjadi lebih rileks. Ramai pun sudah tahu, magnesium memang sangat penting untuk membantu tubuh menjadi lebih tenang. Bukan itu sahaja, lemak baik dalam badam juga membantu mengekalkan gula darah supaya lebih stabil sepanjang malam. Jadi untuk tuan-puan yang ada kencing manis, beginilah caranya. Mula-mula minum segelas kecil air garam suam yang saya sudah terangkan tadi. Minum perlahan-lahan selama kira-kira 5 minit. Selepas itu, makan 7 biji badam dan kunyah sampai betul-betul halus. Bila dibuat begini, air garam membantu tubuh menyimpan air dengan lebih baik dan badam pula membantu menenangkan otot pundi kencing sambil menyokong kestabilan gula dalam darah. Bagi orang yang ada kencing manis, gabungan ini sangat melegakan. Jadi, jangan rasa kecewa kalau tidak boleh ambil madu. Pertemuan antara badam dan air garam suam juga mempunyai kekuatan yang sangat baik untuk membantu masalah kerap bangun malam ke tandas. Dan sebelum kita tamat, ada satu perkara yang saya benar-benar mahu tekankan. Cara yang saya kongsikan hari ini bukan pengganti rawatan perubatan. Kalau punca kencing malam itu datang daripada masalah seperti pembesaran prostat, jangkitan saluran kencing atau penyakit lain yang jelas,
maka rawatan di klinik atau hospital tetap perlu diutamakan. Apa yang saya kongsikan hari ini lebih kepada kebijaksanaan penjagaan diri untuk membantu tubuh yang terganggu akibat ketidakseimbangan gaya hidup harian. Tuan-puan tentu faham hati saya. Saya memang mahu tuan-puan dapat tidur dengan lebih selesa pada waktu malam, tetapi yang lebih penting daripada itu ialah keselamatan dan kesihatan tubuh tuan-puan sendiri. Jadi sekarang, selepas semua penjelasan dan semua langkah berjaga-jaga ini, tuan-puan sebenarnya sudah cukup bersedia. Jangan lupa tugasan kecil yang saya beri tadi. Mulakan malam ini juga dan cuba selama seminggu. Besar kemungkinan sebelum seminggu habis pun, ada yang sudah mula rasa, nampaknya memang menjadi, nampaknya badan saya mula berubah. Kalau tuan-puan sudah mula rasa hasilnya, jangan nikmati seorang diri sahaja. Kongsikan video ini kepada kawan di Shah Alam, di Ipoh, di Johor Bahru atau sesiapa sahaja yang setiap malam masih ulang alik ke tandas dan tidak cukup tidur. Dan tulislah di ruangan komen, malam ini saya mula cuba. Ayat yang ringkas begitu pun sangat besar nilainya. Sepanjang kita bersama hari ini, kita sudah belajar tentang cara membantu buah pinggang yang bekerja siang malam dan bagaimana hendak mengurangkan gangguan kencing malam yang begitu meletihkan. Macam mana? Terasa berbeza tak bila kita akhirnya faham apa yang sebenarnya sedang berlaku dalam badan sendiri? Saya selalu cakap, tubuh manusia ini sangat jujur. Bukan badan tuan-puan rosak begitu sahaja. Tetapi, kadang-kadang, selama ini kita belum benar-benar faham isyarat yang tubuh cuba sampaikan. Sekarang tuan-puan sudah tahu sedikit demi sedikit cara membacanya. Dan bila kita mula faham, perubahan itu boleh bermula lebih cepat daripada yang kita sangka. Mungkin mulai malam ini juga. Kalau ceramah hari ini memberi manfaat kepada tuan-puan, sokonglah saluran ini dengan tanda suka dan langganan. Setiap sokongan kecil daripada tuan-puan memberi saya semangat untuk terus mencari maklumat yang lebih berguna dan menyediakan perkongsian yang benar-benar membantu kehidupan harian. Baiklah, sampai di sini dahulu untuk sesi hari ini. Saya doakan malam ini tuan-puan dapat tidur dengan lena, tanpa risau tentang tandas, tanpa terjaga berkali-kali dan bangun esok pagi dengan rasa yang jauh lebih ringan. Terima kasih.